Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Sir Firdaus. Alright. Jadi pada video kali ini saya nak terangkan sikitlah bagaimana cara untuk menyelesaikan salah satu jenis soalan bermasalah dengan menggunakan kaedah gambaran. Okey, ataupun saya suka namakan kaedah ni sebagai kaedah pembahagian tidak adil. Hui. Dalam buku teks tak ada kan tajuk pembahagian tidak adil kan, tapi kaedah ini boleh guna pakai untuk banyak bab. Dia merentas tajuk dalam buku teks start daripada tahun 4 sampai tahun 5. Jadi untuk menggalakkan sebuah video-video yang seterusnya lepas ni, selamat berharaplah agar semua yang menonton rancangan ini dapat like video, subscribe and share. Kalau boleh komen sekali lah. Okey, alright. Okay, jom kita mulakan. Okey, alright. Jadi untuk tajuk pembahagian tidak adil pada kali ini, okey, saya tak nak buang masa terus lah, kita terus pergi kepada apa yang saya nak ajar sebenarnya pada hari ini. Okey, so sebagai pengenalannya, okay, untuk mereka yang masih tak jelas apalah yang Firdaus nak merepek ni, pembahagian tidak adil ni. Okey, mesti murid-murid semua pernah lihat soalan seperti ini. Okay, sebagai contohnya, katakanlah sekarang ni saya ada 10 biji guli. Sekarang ni saya ada 10 biji guli, yang mana guli ini saya nak bahagikan kepada 2 orang, iaitu kawan saya bernama Ali and then seorang lagi kawan saya bernama Ramli. Nama pun susah nak fikir. Alright, so kata kalau pembahagian secara adil, kita tahu dah ini adalah 10 bahagi 2. Itu senang. Kes yang macam tu biasa kita jumpa. Tapi pernah kan kita jumpa yang mana Ali dapat lebih ataupun Ramli dapat lebih. Okay, sebagai contohnya, katakan Ali dapat lebih, katakan Ali dapat 6. So kalau Ali dapat 6, berapa Ramli dapat? Kalau asalnya 10, Ali dapat 6, Ramli mestilah dapat 4. Ni namanya pembahagian tidak adil. Okey, ni sebagai pengenalannya lah ya. Okey, alright. So kita pergi tengok yang seterusnya. Okey, untuk pembahagian tidak adil ni, saya bahagikan dia kepada 2 cabang. Yang pertama yang melibatkan tambah tolak seperti yang tadi. Okey, sebagai contohnya kita ambil yang tambah tolak dulu. Okey, so sekali lagi kita bermain dengan guli tadi. Kita ada 10 biji guli. Okey, yang mana sekali lagi saya nak bahagikan kepada kawan saya ni, Ali dan juga Ramli. Nama ni memang common lah. Okey, so katakan sekarang ni saya cakap Ali dapat lebih 2 biji guli. Okey, so 2 biji guli, si Ali dapat lebih tau. Okay, jadi Ali dapat lebih 2 guli. Jadi kita letak Ali ni 2 biji guli dulu. Sebab apa? Ali dapat lebih. Okey, yang mana kaedah saya ni dia lebih mementingkan siapa dapat lebih. Ingat tau, mementingkan siapa dapat lebih. So Ali dapat lebih 2 biji guli. Kita bagi Ali 2 dulu. Jadi bila kita dah bagi Ali ni 2 biji guli, jadi guli yang seada yang tinggal sekarang ni ada lagi berapa? 10 tolak 2 dapat 8 biji guli. Jadi 8 biji guli ni yang kita akan bahagikan kepada 2. Okay, kita bagi pada 2 lah. 8 bagi 2 akan dapat 4. So Ali dapat lagi 4, si Ramli dapat 4. Jadi berapa guli Ali ada? Ali ada 6 biji guli. Kita jumlahkan saja, manakala Ramli dapat 4 biji guli. So genapkan 10 biji guli. Okay, ini untuk yang kes tambah tolak lah. Okay, jadi bagaimana pula kalau yang melibatkan darab bahagi? Ini biasanya dia melibatkan perkadaran. Bahasa Inggeris dipanggil ratio. Untuk zaman saya dulu belajar pakai bahasa Inggeris kan. Okay, so dia ratio. Okay, so sekali lagi dengan 10 biji guli juga. Saya memang suka main 10 ni. Sebab angka 10 ni mudah. Saya dulu memang suka angka 10, 100,000. Okay, so sekali lagi saya berkawan dengan Ali dengan si Ramli ni. Okay, yang mana saya cakap apa tau, Ali dapat 2 kali ganda Ramli. Ali dapat 2 kali ganda si Ramli. So kita membayangkan dekat pembahagian tidak adil ni, si Ali ni akan dapat 2 ruang. Sebab dia 2 kali ganda, maka Ramli akan dapat Ramli ni akan dapat 1.
Okey, so maksudnya dalam 10 biji guli kita bahagikanlah berapa Ali dapat, berapa Ramli dapat. So dalam 10 ni kita pun bahagikanlah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biji guli. Okey, 1 dah lebih. So 1 ni sepunyalah. Jadi Ali dapat berapa? Ali dapat 6 biji guli, Ramli dapat 3 biji guli. Ini yang namanya sebagai pembahagian tidak adil. Tapi kes yang macam ini jarang berlaku lah. Okey, dalam soalan-soalan UPSR. Okey, alright, jom tengok macam mana yang seterusnya. Kita terus pergi pada contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, Razif mempunyai wang sebanyak RM650. Dia memberikan kesemua wang itu kepada 3 orang anaknya. Jika anak kedua dan ketiga mendapat jumlah wang yang sama, berapa wang yang diperoleh anak sulung jika dia mendapat RM20 lebih daripada adik-adiknya yang lain? Ingat tau, untuk kaedah SER ni, dia pentingkan siapa dapat lebih. And then, orang kena buat anak pokok tu pada berapa dahan. Dahan pula SER ni. Okay, sekarang ni dia ada 3 orang kan. Jadi sekarang ni kita tengok pada wang jadi 650. Di 650 ni kita nak pecahkannya kepada 3. Sebab apa? 3 orang anak. Anak yang pertama sulung, anak kedua, anak ketiga. Okey, kemudian macam saya cakap tadi, siapa dapat lebih? Yang dapat lebih ialah anak sulung dapat lebih. Dia dapat lebih berapa? RM20. Jadi kita bagi dulu RM20 tu dekat anak sulung tu tadi. Okey, so kita tulis dekat anak sulung ni RM20. So bila kita dah bagi anak sulung tu RM20, apa yang kita nak buat lepas tu? Okey, apa yang kita nak buat lepas tu ialah kalau dah bagi dekat anak sulung tu RM20, maka duit yang kat sini ni dah berkurang. Dah kurang berapa ringgit? Dah kurang RM20. Jadi kita kena tolakkan RM20. 950 tolak 20, takkan tak boleh congak. Okey, kalau tak boleh congak, buatlah bentuk lazim. Okey, buat dekat mana-mana. Sebab, buat pengetahuan semua, kaedah gambaran seperti ini dikira sebagai markah. Okey, itu yang menarik tu kaedah gambaran ni, dikira juga sebagai jalan kerja. Okey, jadi sekarang ni duit yang tinggal pada si Razif tadi hanyalah RM630. Okey, kita padam. So duit yang tinggal sekarang ni ialah RM630. Okay, 630 ni yang kita akan bahagi kepada 3. Sebab RM20 dah bagi siap-siap dekat anak sulung. So nanti 30 kita bagi pada 3. So kaedah apa yang korang nak guna pakai? Terpulang. Itu memang terpulang pada korang nak guna kaedah apa. Ada yang nak guna kaedah sulam sur, ada yang nak guna kaedah bahagian panjang, ada yang nak guna kaedah potong. Okey, kalau saya suka guna kaedah potong lah. Okey, so saya tak nak ajar kaedah bahagi dekat video ni. Jadi kalau pada mereka yang nak saya ajar macam mana kaedah bahagi, boleh boleh type di ruangan komen untuk minta saya ajar kaedah bahagi cara Firdaus. Okey, Firdaus ada banyak cara kaedah bahagi. So nanti saya akan share lah pada video yang akan datang. Okay, untuk video kali ni saya nak guna kaedah potong saja sebab nak cepat. Jadi 630 ni orang akan bahagikan lah. Korang boleh bagi kat mana-mana. So 630 bahagi 3. So 3 darab 1, 3 darab 1, 3 darab 3 darab 2, 3 darab 1, 3 darab sifar. So maknanya seorang dapat lagi RM210. So si anak sulung dapat 210, si anak nombor 2 210, si anak yang ketiga pun dapat 210. Jadi duit yang dekat Razif ni dah habis dah. Sebab dah dibahagikan. Okay. Jadi betul lah kan, jika anak kedua dan ketiga dapat jumlah wang yang sama. Nampak sama kan? Okay, jadi kita jawab soalan sekarang. Berapa wang yang diperoleh anak sulung? Okay, so berapa wang anak sulung sekarang? Alamak. Okay, sorry. So berapa wang anak sulung sekarang? Okey, wang anak sulung sekarang ni kita ada. Okey. Ni anak sulung tadi kan. So, tambahkan sajalah. So, tambahkan, kita akan dapat RM210 tambah RM20. Korang nak congak pun boleh. Okey, sifar 3 2. Jadi si anak sulung dapat RM230.
Okey, dan soalan yang seterusnya tanya beza wang antara anak sulung dengan jumlah wang kedua-dua adiknya. Okey, so wang adiknya, kedua-dua adiknya berapa? 210 dan 210. So korang akan tambahkan dululah, yang mana nanti korang akan dapat, buatlah kaedah apa pun nak bentuk lazim ke apa terpulang. So korang akan dapat nanti RM RM420. Ditolakkanlah dengan duit si anak sulung tadi. Duit anak sulung berapa? Ni tadi kan. So 230. So tolakkan. So sifar kita boleh tolak. Ni 3, ni 12. 12 tolak 3, 9. 3 tolak 2, 1. Jadi jawapannya RM190. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, ni kes yang lebih kurang sama. Okay, so sekarang ni nak korang tengok dulu kat contoh soalan ni. Okay, Rozi menerima sebungkus kertas A4. Didapati dalam bungkusan tersebut kertas A4 berwarna putih 100 helai lebih daripada kertas A4 warna kuning. So dia ada putih, dia ada kuning, ada dua jenis kertas. So korang boleh membayangkan dia ada apa ni, okey, dia ada dua pokok tu. So, boleh buat dah. Okay, dia ada warna putih, dia ada warna kuning. Korang boleh buat short form macam tu je. InsyaAllah pemula ekstra akan faham. Right? Okay, cumanya sekarang ni dia kata kertas A4 warna putih 100 helai lebih. Kita cakap tadi, kita utamakan siapa lebih. Siapa yang lebih, warna putih. So siapa yang lebih tu kita terus tulis kat dia. So kita akan buat kat sini 100. Sir, berapa jumlah kertas yang kat atas ni, sir? Dia ada dalam soalan. Okay, korang tengok kat soalan ni. Hitung jumlah kertas A4 warna putih jika jumlah semua kertas itu adalah 500 keping. So kita tahu jumlah dia sebenarnya adalah 500. Tapi oleh kerana kita dah bagi kat putih dulu 100, so maka 500 ni korang kena tolak dulu. Sebab apa? Dah bagi dekat si putih. Jadi 500 tolak 100, yang tinggal sebenarnya ialah 400 keping. 400 keping tu yang korang akan bagi kepada 2. So 400 bagi 2. Kalau boleh congak. Kalau tak boleh congak, buatlah mana apa-apa saja kaedah. So kalau sedapat dah 400 bahagi 2 dapat 200. So putih dapat lagi 200, kuning dapat 200. So apa soalannya? Hitung kertas warna putih. So kita hanya perlu jumlahkan saja yang ni, maka putih akan dapat 300 keping. Okey. Alright, so siap. Soalan yang kedua, dia menggunakan 3/5 daripada kertas A4 warna kuning untuk membuat kad. Okey, dia guna 3/5 daripada kertas A4 warna kuning. So warna kuning tadi 200. Berapa keping kertas A4 warna kuning yang tinggal? Okey. So sekali lagi lah, ada kaedah lain untuk jawab soalan pecahan daripada peratus daripada ni, yang mana saya takkan share dalam video ni. Jadi pada mereka yang nak tanya pasal kaedah tu, boleh sekali lagi tulis di ruangan komen. Nanti saya akan share video tersebut. Alright. Sekejap. Okey. Kalau ikut kaedah saya akan terus buat 3/5 ni. Saya akan buat pecahan per 5 lah. Ni kalau murid-murid sekolah dia tahu kaedah ni. Okey. Jadi 3/5. Jadi 200 ni nak masukkan dalam 5 kotak ni, maka setiap kotak tu adalah, so korang boleh buat 200 bahagi 5. 5 darab 1, 5 darab 4, 20, 5 darab sifar. Di setiap kotak ini ialah 40, 40, 40, 40, 40. Jadi sekarang ni dia kata dia guna 3/5. Dia guna 3/5 untuk buat kad. Dia tanya berapa keping kertas A4 warna kuning yang tinggal. So mana yang tinggal tu? Ada berapa pecahan yang tinggal tu sekarang? Yang tinggal tu sebenarnya ialah ini dia. Ada berapa? 40 tambah 40 akan dapat jawapannya 80. Okey, kalau nak tahu kaedah ni, komen. InsyaAllah saya akan share kaedah ini. Okey, alright. Kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, okey, yang ni jenis yang berbeza sikit. Tadi lebih, ini dibagi yang kurang. Kita tengok macam mana kita jawab soalan yang macam ni. Okey, alright. Okey, Zaki mempunyai 3,450 biji kelapa.
digariskan, dia ingin mengagihkan kelapanya kepada dua buah kedai, iaitu kedai A dan kedai B. Kedai A mendapat 400 biji kurang daripada kedai B. Dia bagi tahu kurang. Tadi soalan tadi lebih. Firdaus kata utamakan siapa lebih. Tak apa, selesaikan. Kita buat gambar pokoknya dulu. So semuanya ada 3,450. Dia nak bagi kepada kedai A dan juga kedai B. Okey, dia kata sekarang ni A kurang 400. Kalau A kurang 400, siapa dapat lebih? Yang dapat lebih B. Dah A kurang, ya B lebih. So kita bagi 400 ni tadi kepada si B. So terus tulis dekat B 400. Sebab macam saya cakap, utamakan siapa lebih. Okey, apa pun utamakan siapa lebih. Yang kurang lantak B, kita kira kendian. Okey, jadi sekarang ni dah bagi B 400, maka kelapa Rizakin tadi pun kena kurangkan lah. Kena kurangkan 400. So kena tolakkan. Kalau korang tak boleh congak, buatlah bentuk lazim. Kita nak congak tu, kita tak nak buang masa. Jadi yang tinggal kat sini ialah 3,050. Jadi 3,050 tu lah yang kita akan bagi kepada 2. Kita bagikanlah kepada 2. Okay, sekejap saya tukar colour sikit bagi nampak. Okey, jadi 3,050 bahagi 2. So 2 darab 1, 2 darab 1, 2 bagi 1, 2 darab 5, 2 darab 2, 4 bagi 1, 2 darab 5. So A dapat 1525, B dapat lagi 1525. Ya, apa soalannya? Berapa biji kelapa yang kedai A dapat? Jawapannya ialah 1525 biji. Berapa biji kelapa yang kedai B dapat? So kita kena jumlahkan dia. So jumlahkanlah 5, 2, 9, 1. So 1925 biji. Okey. So ada soalan dia akan bagi tahu siapa lebih. Ada soalan dia akan bagi tahu siapa kurang. Jadi walau apa sekalipun, utamakan siapa lebih. Itu tips dia. Alright. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Saya nak tukar colour sikit. Alright. So Razi mempunyai wang sebanyak RM10,000 yang ingin disalurkan kepada 2 buah kediaman anak-anak yatim, A dan B. Okey, ni sama macam tadi, lebih kurang. Okey, dia kata rumah anak yatim B mendapat kurang. Anak yatim B kurang 1,500 berbanding rumah anak yatim A. Mungkin anak yatim rumah anak yatim B ni bilangan anak yatim ni kurang kot. So, dia bagi kurang lah kan. Okey, kita kena sangka baik dengan orang, bukan Razi memilih kasih. Okey, jadi kali ni kita ada RM10,000. Si Razi ada RM10,000, and then dia nak bagikan kepada rumah anak yatim A, nak bagikan kepada rumah anak yatim B. Dia bagi tahu sekarang ni B dapat kurang 1,500. So kalau B kurang, siapa lebih? Lebih ialah A. So kita akan bagi 1,500 ni dekat si A ni. Okey. So bila bagi 1,500 dekat A, maka wang yang ke atas ni kita kena kurangkan dulu lah, sebab dah bagi kat A. Dah bagi kat A, kena kurangkan lah. So tolak 1,500. So korang buatlah tolak. Nak congak boleh, nak buat bentuk lazim kat mana-mana boleh. Kita pulang pada korang. Kita nak congak, saya tak nak buang masa. So yang duit yang tinggal ialah 8,500. Okey, jadi 8,500 inilah yang korang kena bagikan dengan 2. Okey, so tadi saya nak bagi 2 lah. Okey, saya suka gadah potong sebab dia laju. Okey, so 8,500 bahagi 2. So 2 darab 1, 2 darab 4, 8, 2 darab 2, 4 bagi 1, 2 darab 5, 2 darab sifar. So rumah anak yatim A dapat lagi 4,250. Manakala rumah anak yatim B hanya dapat nilai ni sajalah. Okey. So berapa jumlah wang rumah anak yatim A? Kita perlu jumlahkan. So tambahlah sifar 575 RM. So dapat RM5,750. Berapa jumlah wang rumah anak yatim B? Inilah dia, RM4,250. Okey. Seterusnya. Mana dia? Okey, ini contoh yang melibatkan darab bahagi. Dia melibatkan gandaan. Tadi dia bagi nilai dah kan,
siapa lebih siapa kurang nilainya. Tapi sekarang ni dia bagi ganda. Yang kat sini ni korang kena fikir lah siapa lebih berdasarkan soalan. Okey, tak apa, kita jawab yang ni. Di dalam sebuah perlawanan bola sepak terdapat 340,000 penonton. So kita buat dulu 340,000 penonton. Sekejap tukar colour. 340,000 penonton. Okay, ada penyokong pasukan X, ada penyokong pasukan Y. Okey, jadi sekarang ni dia bagi tahu dia pasti penyokong pasukan X adalah 3 kali ganda. 3 kali ganda. Mungkin tuan rumah kot X ni kan, so dia ramai sikit penontonnya. Jadi sekarang ni dia bagi 3 kali ganda. So maksud 3 kali ganda tu ialah kalau X ni ada 3, maka Y ini ada 1. Ini maksud 3 kali ganda tu, nampak tak? X ni ada 3 kali ganda banding Y. Okey, lepas kita dapat kotak tu, baru tengok sebenarnya 340,000 ini sebenarnya kita nak bahagi kepada berapa. Kira bilangan kotak tersebut ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 340,000 tu korang kena bahagikan dengan 4. Okey, so kita bahagikanlah. Kita bahagikan kat mana nak bagi sini lah. 340,000 bahagi 4. So 4 darab 1, 4 darab 8, 32, baki 2, 4 darab 5, 4 darab sifar. So 85,000. Jadi satu kotak ni ada 85,000. Sini pun 85,000, sini pun 85,000, sini pun 85,000. Okey, jadi dah menjawab soalan sebenarnya ni. Kita tengok bilangan penyokong pasukan Y, inilah dia 85,000 orang. Okey, bilangan penyokong pasukan X, so 85,000 ni ada 3 kotak. So either korang nak tambah semua ni, korang boleh buat apa? Ganda kan? So 85,000 darab 3. So korang buatlah, kau nak tambah terus pun boleh, tak ada masalah ya. Saya nak darab, jadi 85,000 darab 3. So sifar ni terus dia tulis, tak ada masalah. Sifar. So 5 darab 3, 15, naik 1, 8 darab 3, 24, tambah 1, 25. Jadi penyokong pasukan X ialah 255,000. Okey, so boleh faham tak konsep gandaan ni? Okey, kita tengok yang seterusnya lah. Okey, untuk yang seterusnya lebih kurang sama macam soalan tadi, cuma kecilkan sikit nombor supaya boleh faham. Okey, dalam sebuah kotak terdapat 140 biji guli. Tulis dulu 140 biji tu, saya nak buang masa. And then dia bagi tahu dia dapati bilangan guli hijau adalah 4 kali ganda guli biru. Jangan fikir apa dulu, kita tengok ada berapa yang perlu dibahagikan. So, dia bahagi kepada hijau dan dia bahagi kepada biru. Ini dia bagi tahu hijau adalah 4 kali ganda biru. So hijau dapat lebih. Macam saya cakap tadi lah, utamakan yang lebih. Hijau 4 kali ganda. So jangan fikir banyak, buat je lah 4 kali ganda. Buat nak buang masa. Biru, so 1 lah. 4. Utamakan yang lebih. Macam saya cakap tadi, utamakan yang lebih. Okey, jadi sekarang ni kita kena carilah satu kotak tu ada berapa. Jadi sebenarnya 140 ni kita nak bagi kepada 1, 2, 3, 4, 5. Di 140 bahagi 5. So 5 darab 1, 5 darab 2, 10 bagi 4, 5 darab 8. So setiap kotak ni ada 28, 28, 28, 28, 28. So berapa bilangan guli biru? Dah terjawablah, 28. And then berapa beza bilangan guli biru dan hijau? So ini ada banyak kaedah lah. Ulang kau nak guna kaedah macam mana, sama ada kau nak cek jumlah semua ini ditolakkan dengan yang sebelah sini, ataupun ni ada satu kaedah kebat orang boleh buat. Ni kan satu kotak, ini kan 4 kotak, kita buang guna kotak dulu. So maknanya kalau 4 kotak nak cek beza dengan satu kotak, so ini 4 tolak 1 tinggal
3 je kan. Jadi kita apa yang kita boleh buat 28 darab 3. Nampak dia jimat masa. Sebab itulah kalau kaedah kebat ni sebenarnya tak susah. Kebat tu sebenarnya maksudnya bukan soalan itu disusahkan, tapi bagaimana murid menjawab soalan matematik dengan menggunakan fikiran aras tinggi. Okey, dia 28 darab 3. 8 darab 3 24, naik 2, 3 darab 2 6, 6 tambah 2 8. So beza bilangan guli biru dan hijau adalah 84. Okay, tapi kalau korang nak guna juga kaedah konvensional, kaedah yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Yang mana korang cari jumlah yang ni dulu, 28 darab 4 kan. So 28 darab 4. So ni korang akan dapat 8 darab 4 32, 8 4 darab 2 8, 9 10 11, 112. Jadi nak tahu beza, maka kita boleh buat 112 tolak 28. So ni tinggal 10, ni 12. So 4, 10 tolak 2, 8. So dapat juga jawapan yang sama, 84. Okay, alright, kita tengok seterusnya. Kalau selaju minta maaf alright. Okay, jadi di kesempatan ini kan, okay, so jangan lupalah komen, like and share. So semoga nanti saya akan lebih rajin buat video, especially pada mereka yang nak belajar kemahiran-kemahiran yang saya selitkan dalam video ni. Juga boleh komen di bahagian komen, minta saya untuk ajar. So, InsyaAllah saya akan keluarkan video berkenaan dengan apa yang korang-korang nak belajar tu. Okay, alright, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, tadi dia bagi tahu 3 kali ganda, 4 kali ganda. Dia ada sebut ganda, kali ganda. Tapi kali ni soalan yang seterusnya ni, dia melibatkan pecahan daripada. Macam mana pula ni kan? Macam saya cakap tadi, utamakan siapa dapat lebih. Okey, jom kita tengok soalan ni. Okey, dalam sebuah kotak terdapat 500 helai kertas. So tulis tu 500. Ingat dalam soalan matematik kertas 2, jalan kerja memberi markah. So kalau korang blur pun, korang buat gambaran seperti ini, insya-Allah dapat P1 pun. Okay. Jadi 500 ni nak bahagi kepada berapa kertas ni? Ada merah dan putih. So ada merah dan putih. Okey, ni dia kata didapati kertas merah. Kertas merah adalah 1/4 daripada bilangan kertas putih. Merah 1/4 daripada putih. So siapa dapat lebih sebenarnya kat situ? Merah ke putih? Okey, pagi tadi saya ada buat kelas dengan murid-murid saya. Ada yang tersalah jawab. Okey, 1/4 tu sikit berbanding dengan putih. Sebab dia ibarat macam ni lah. Kalau putih dia 1, merah 1/4, maknanya merahnya hanya ini je merah. So nampak kan sikit berbanding dengan yang warna putih. Ni merah, ni putih. Nampak siapa yang banyak? Putih lah kan. So si putih ni dia ada 4 bahagian. Okay, sebab apa dia per 4? Kalau per 5, 5 lah. Kalau per 6, 6 lah kotak kat putih ni. Siapa yang dapat lebih, tulis bawahnya ni. Okay, so ada 4 dekat si merah ada berapa? Merah dia ada 1. Okay, kalau pecahan dia bagi 2/5 daripada, so yang lebih tu dapat 5 lah, yang kurang tu dapat 2. Itu je, mudah. Okay, alright. So sebenarnya 500 ni kita nak bahagi kepada berapa sebenarnya? Kiralah berapa jumlah kotak semua. So 1, 2, 3, 4, 5. So 500 bahagi 5. Allah, saya congak. Kalau korang tak reti, kenalah buat 500 bahagi 5. 5 darab 1, 5 darab 1, 5, 5 darab sifar, 5 darab sifar. So setiap kotak ni adalah 100, 100, 100, 100, 100. So bilangan kertas putih ada berapa? Ini dia. Takkanlah nak ajar lagi. Takkan nak tambah kat sini. Takkan nak darab kat sini. 100 ada 4 kotak, ya 400. So bilangan kertas putih ialah 400. Bilangan kertas putih dibungkus pada 40 keping. Bilangan kertas putih iaitu 400 tadi dibungkus kepada 40 keping setiap bungkus. So maksudnya setiap bungkus tu 400 bungkus 40, 40, 40, 40. Berapa bungkus yang kertas putih yang dapat dibuat? Bahagi kan? Itu basic.
Okay, so kita buatlah 400 bahagi 40. So potong 4 darab 1, 4 darab 1, 4 darab sifar. So kita akan dapatlah 10 bungkus. Okay, alright. So boleh faham tak apa, ada bahagian B 4A, ada bahagian B. Don't worry. Okay, kita tengokkan ni, fahamkan betul-betul. Okey, si emak menjual 2 jenis karipap frozen secara online. Di zaman PKP ni kan banyak betul orang buat online jual ni. Kita yang mengajar kat kelas pun terpaksa jadi YouTubers untuk mengajar, menghalalkan gaji. Okey, jadi sekarang ni sama juga dengan si mak siapa tadi, dia buat jual karipap frozen secara online. Di pada hari Ahad tu dia berjaya jual 2,500 ketul karipap, yang mana bilangan karipap sardin adalah 2/3 daripada bilangan karipap ayam. So siapa dapat lebih situ? Sardin ke ayam? Ayam dapat lebih kan, sebab apa? Dia sardin ni 2/3, tak sampai 1 pun ayam. So, ayam dapat lebih. Ataupun nak mudah cerita, siapa yang disebut dulu itulah yang kurang. Lagi senang cerita kan. Okay, jadi sekarang ni kita tu buat yang 2,500 ketul ni tadi, nak bahagi kepada sardin dan ayam. Siapa dapat lebih? Ayam. So ayam berapa? Tengok pembawahnya 3. So buatlah 3. Alamak, sorry. Okey. Ayam dapat lebih. Kita ambil yang bawah ni 3. So kita buatlah 3 kotak kat sini. So sardin berapa kotak? Tengok atasnya 2. So sardin ada 2 kotak. Jadi sekarang ni 2,500 tu sebenarnya nak bagi kepada berapa ya? Bagi kepada 1, 2, 3, 4, 5. So 2,500 bahagi 5. So bagikanlah, bagi 5. 5 darab 1, 5 darab 5, 25. 5 darab sifar, 5 darab sifar. So sini 500, sini 500, sini 500, sini 500, sini 500. So berapa bilangan ketul karipap ayam? Oh sorry ya kalau bahasa sesalah ke apa kan, Cikgu Mat. Kalau salah nanti, kalau ada yang nak komen, sila komen kat ruangan bawah. Weh sedaus, apa penjuru bilangan karipap bukan ketul, belum betul kan lah. Okey, jadi kalau ayam ada berapa? So just tambahkan semua ataupun darabkan dengan 3. So 500 darab 3, kita akan dapatlah sini 1,500 ketul. Manakala karipap sardin ialah 500 tambah 500 dapat 1,000 ketul. Okey, boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan siapa dapat lebih, siapa dapat kurang? Okey, yang seterusnya. Okey, jadi sekarang ni ini adalah contoh soalan kebat mana saya tak nak jawab dekat sini. Jadi sekarang ni saya nak korang cuba tengok jawapan kat sini, soalan kat sini ni, korang tengok betul-betul, and then saya nak korang jawab di ruangan komen di bawah. Jadi siapa yang dah jawab nanti saya akan balas komen, akan reply komen tu sama ada apa yang korang jawab itu betul atau salah. Jadi sekali lagi saya ingin mohon pada murid-murid yang menonton video saya ni dapat dapat like, share, komen video saya. Bukannya saya nak kaya pun buat YouTube ni, cuma nak menggalakkan saya untuk buat video yang seterusnya di masa-masa akan datang. Sebab ilmu ni tanpa amal, tanpa share tak guna. Kita simpan pun nak buat ke mana? Bisa share pada semua orang. Kalau zaman time sekolah, saya boleh share dengan murid-murid saya. Di sekarang ni PKP, saya tak jumpa dengan murid-murid saya nak share dengan siapa? Jadi sekali lagi saya minta korang boleh jawab soalan ini. Okay, and then jawab di ruangan komen. Dan insyaAllah juga di ruangan deskripsi nanti saya akan sediakan juga soalan-soalan yang berkaitan, yang mana korang boleh jawab dalam Google Sheet. InsyaAllah saya akan cuba buat di ruangan deskripsi di bawah. Okay, jadi yang baik itu datang dari Allah, segala yang buruk, yang lemah itu datang dari kelemahan sendiri. Saya hanya manusia biasa. Okay, sekali lagi lah, jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Peace.